Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan taqwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil, Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati alinda saya Al-Fadhil Tuan Haji Muhammad Khalil bin Zari Al-Hafiz, Qadi Daerah Cameron Highland. Seterusnya para pegawai, ahli jatuhan kuasa dan sukarelawan Masjid Abu Bakar Tanah Rata yang merupakan masjid daerah Cameron Highlands, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini dan seterusnya dapat kembali bertatap muka setelah kali terakhir kita bertemu kira-kira 475 hari yang lalu, iaitu hari Rabu 24 November tahun 2021. Maknanya sudah setahun 3 bulan 18 hari, dan saya yakin tuan-tuan tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. Kita bicarakan tentang pungguk rindukan bulan, iaitu kita nak kempen masyarakat kembali datang ke masjid selepas kita melalui tempoh PKP yang agak lama. Malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk, Sya'ban Rehearsal untuk bertemu Ramadan. Jika tak salah kiraannya malam ni kita dah memasuki 22 Sya'ban. Kurang lebih lagi 9 hari kita akan didatangi tetamu yang sangat agung. Telah tersebut di dalam Al-Quran, panggilan bagi orang beriman, tak kira lelaki maupun perempuan, hendaklah puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan bakal bertandang. Semua yang beriman kini diundang membaca zikir, Quran berkumandang, Lailatul Qadar marilah dihadang. Sememangnya Ramadan ini adalah anugerah hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang tempoh Ramadan yang akan kita tempuh, selama sebulan kita menghadapi suatu kenikmatan fizikal, mental, jasmani, rohani, emosi. Dari segi fizikal, semua organ gastroenterologi kita berehat setelah bekerja keras selama 11 bulan. Bayangkanlah perut, kalau kita bayangkan perut ni kilang, non-stop bekerja. Perut dengan rembesan hidrokloriknya nak memecahkan protein, small intestine nak menyerap nutrisi, kolon pergerakannya nak mengeluarkan sisa makanan, non-stop. Ada pula orang jenis manusia suka ngunyah sokmo. Bayangkanlah dengar ceramah ngunyah, habis ceramah makan, habis balik masjid makan lagi. Tak berhenti perut kita ini. Tapi bila tiba Ramadan, dapatlah dia berehat 13-14 jam sehari, maka inilah ihsan kepada perut kita. Itu dari segi fizikal. Dan alhamdulillah juga selama sebulan, rohani kita diservis semula dalam pentarbiahan yang dinamakan sebagai University of Ramadan. Sebab itulah Ramadan ini kita syukur kerana kita dapat melebur, melabur, membau. Melebur, iaitu kita menghancurkan segala dosa-dosa yang ada. Melabur, tambah saham amal ibadah. Dan membau, merapatkan kembali silaturahim,
Kerana tiap-tiap malam kita akan sama-sama berkumpul di masjid, saling kenal mengenal. Mungkin selama ini tak perasan ni duduk di sini, duduk di sini. Ini nikmat Ramadan. Sebab itu Ramadan, dia kata ulama, kalau dieja ikut jawi boleh dikonsonankan kepada beberapa makna. Ra itu rahmat, mim itu maghfirah, dal itu damin ataupun garanti, jaminan daripada Allah, alif amin ataupun aminah, diamankan, dan nun adalah nikmat. Maka bulan Sya'ban yang sedang kita lalui hari ini adalah bulan untuk memperkemaskan persiapan kita menghadapi Ramadan ini. Sebab itu kata Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif li Ibn Rajab Al-Hambali, Syahrul Rajab syahrul zar'i, wa syahrul Sya'ban syahrul suqi zar'i, wa syahrul Ramadan syahrul hasadi zar'i. Bulan Rajab bulan tanam pokok, bulan Sya'ban bulan siram pokok, bulan Ramadan mengutik hasil. Kata dia lagi, masalul syahrul Rajab karrih, wa masalul Sya'ban masalul ghaim, wa masalul Ramadan masalul matar. Bulan Rajab ni macam angin, bulan Sya'ban macam awan yang membawa hujan, dan bulan Ramadan itu adalah hujannya rahmah. Wa man lam yazra' wa yaghris fi Rajab wa lam yasqi fi Sya'ban fa kaifa yuridu an yahsida fi Ramadan. Maka orang yang tidak tanam pokok pada bulan Rajab, tidak menyiram pokok-pokok yang ditanam di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia menuai hasil di bulan Ramadan? Maka inilah dia rehearsal kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Cuma persoalan pada malam ini, ada perbincangan di kalangan masyarakat. Mereka berselisih mengatakan bahawa kita ni menjalankan ibadah, sama ada Rajab, Sya'ban, Ramadan, adalah kononnya menjadi satu kesalahan. Kita kalau niat nak menjalankan ibadat ni kerana nak mencari pahala daripada Allah, kita mesti jalankan ibadah ini semuanya ikhlas kerana Allah. Maka benarkah pandangan-pandangan sebegini? Ini kita akan lihat pada malam ini. Pertama, kita kena ingat, ya, kita jalankan ibadah ni kita nak dapat pahala, tetapi pahala amalan kita ini bukan tiket masuk surga. Itu confirm. Banyak sikit amalan tidak menentukan masuk surga. Kerana kita masuk surga rahmat. Itu kena difahami. Rahmat ni kasih sayang Allah. Nabi sendiri pernah menyebut, la yadkhulal jannata ahadun bi amalih. Kamu tak akan masuk surga setakat dengan amalan kamu. Sahabat pelik, wala anta ya Rasul, adakah Tuhan pun sama ya Rasul? Wala ana, saya pun masuk surga bukan kerana amal ibadah yang banyak, ila an yataghammadani Allah birahmatih. Saya masuk surga nanti pun kerana rahmat ihsan daripada Allah. Ini hadis Bukhari Muslim. Jangan pula tuan-tuan, oh, tak payah semayang lah kita dah, selamat lah, tak payah ibadah, tak payah apa, harap rahmat. Kalau tak semayang, siapa dia nak rahmat pada kita? Semayang tidak, puasa tidak, menutup aurat tidak, tak ada, Tuhan pun tak sudi nak beri rahmat pada kita. Artinya kita memang ibadah, kita nakkan rahmat Allah. Habis yang kita pahala-pahala ni apa tujuannya? Yang ustaz-ustaz ceramah suruh kumpul pahala. Baik, pahala ini kita ndak kerana ianya adalah mata wang akhirat. Kita hidup di dunia sekarang, kita memerlukan kepada duit. Dan duit ini dia tak sah laku luar daripada kawasan kita. Kita di Malaysia guna ringgit Malaysia. Tuan-tuan pergi Singapura, tak payah jauh lah, pergi ke Woodlands saja, beli putu piring. Laku tak pakai ringgit? Tak laku. Kena pakai Singapore dollar. Pergi Indonesia pakai rupiah. Pergi Mekah Madinah pakai rial. Kita pergi Amerika pakai US dollar. Kita pergi ke London pakai pound sterling. Kita pergi Eropah pakai Paris, pergi Amsterdam pakai euro. Artinya mana kita pergi mesti sesuaikan dengan mata wang. Di akhirat mata wangnya namanya pahala. Nak pakai apa? Bayar untuk apa ustaz? Di akhirat nanti kita nak guna pahala kita ini untuk bayar banyak perkara. Pertama, saman-saman kita banyak. Kita punya compound saman banyak, speed trap banyak kena. Speed trap yang mana? Yang kita tampar orang tu ingat free, tuan-tuan. Itu kena bayar tu. Kita maki orang, kita bagi komen-komen cela dalam Facebook, ingat free ke tu semua tu? Itu semua kena bayar. Kita ngata korang dan sebagainya, orang tu tuntut di padang mahsyar.
Maka nak bayar pakai apa? Pakai duit. Duit RM10 tak laku. Katalah tuan-tuan wasiat pada anak isteri abah mati nanti, kain kapan tu selitkan 100.5. Abah nak buat apa? Adalah usah saya tanya kerja orang tua. Rupa dia dah niat kau esok ada orang tuntut bela, bayar je lah 100.5. Tak laku duit 100.5. Kita akan berurus niaga pakai pahala. Maka kalau tuan-tuan hidup tak pernah ngata orang, tak pernah katok kepala orang, tak ada masalah. Loh lah, tak ada pahala pun. Tapi kita sangat memerlukan kepada pahala ini. Tapi nak masuk surga bukan kerana itu. Surga rahmat Allah. Sebab itu ada orang baru mengucap 2 kalimah syahadah, dia keluar melintah jalan kena langgar. Masuk surga tak? Masuk. Amalan apa yang dia buat? Semayang belum, daftar haji sunat belum, kadang-kadang baru masuk Islam. Tapi dia tetap dapat masuk surga kerana belas ihsan Allah. Jalur ibadah ini salah satu cara mendapat jalur ihsan daripada Allah. Allah tengok kita bersungguh datang ke masjid, cari parking payah, turun naik tangga sakit lutut, ambil air semayang sejuk. Lagi menambahkan lagi ihsan Allah pada kita. Tapi kalau ada orang kata jangan beramal kerana pahala, ini kurang tepat. Naluri manusia tuan-tuan, dia suka kepada ganjaran, bonus. Mana ada manusia tak suka ganjaran dan bonus? Yang Muhammad Perdana Menteri bentang bajet berapa jam berucap, ada orang nak dengar sangat? Tak dengar. Orang nak tahu dapat bonus ke tak? Itu je orang nak tahu. Orang peduli apa panjang-panjang fiskal tak fiskal, orang tak peduli. Kau mau dapat ke tak bonus? Jangan kita yang bekerja hak pencen pun tanya juga, ada dapat tak naik duit raya ke apa? Artinya manusia macam mana pun orangnya, dia tetap nak kepada ganjaran. Maka beramal ibadahlah kita sepanjang Syaban ini. Masuk Ramadan esok, niat nak mencari ganjaran, tak ada masalah. Mencari ganjaran tak ada masalah. Jangan cari ganja, itu salah. Setakat ini salah lagi, akan datang tak tahu. Cuma kalau dapat dikongsikan kata Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi pesan pada kita, manusia ni dalam menjalankan ibadat ada macam-macam PE manusia. Orang yang beramal ibadah kerana dia takut pada Allah, ini amalan orang yang bertaraf hamba. Dia dengan Allah tahap hamba. Hamba ni bawah lah. Dia kalau orang makam tinggi, antara dia dengan Allah tu dah kekasih. Tu tinggi lagi. Kekasih ni lain lah tuan-tuan. Ada orang dia masih tahap hamba lagi. Tapi ada orang dah makam tinggi, kekasih dengan kekasih. Yang kedua kata Imam An-Nawawi, ada orang yang beramal kerana merasakan itu adalah perintah Allah. Dan orang yang beramal kerana dia tahu itu perintah Allah, maka ini adalah orang berilmu. Dia tahu itu perintah Allah. Lepas itu kata Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Orang yang beribadat kepada Allah tanpa disokong oleh ilmu, nescaya dia akan banyak buat kerosakan berbanding kebaikan. Kita puasa Ramadan tak ada ilmu, habis. Orang tak tahu hukum hakam puasa, puasa jadi rosak. Orang tak tahu perkara-perkara yang disunatkan ketika puasa, dia akan hilang pahala yang sangat banyak. Banyak rugi dia tak dapat pahala sebab dia tak tahu sunat hukumnya. Sebelum buka makan kurma, dia entah makan tabak dulu apa. Boleh, tak ada masalah. Tapi dia rugi. Dia rugi. Dia entah minum air soya bean dulu misalnya, atau air bandung, sirap ke tak kira lah. Boleh, rugi. Orang yang tak tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa, maka yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga. Sebab itu ilmu mustahak, kata Umar bin Abdul Aziz. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang beramal kerana mengharapkan fadilat, ini orang level saudagar. Orang berniaga, untung rugi. Orang yang beramal kerana nak dapat ganjaran dan pahala, ini makam ihtisab. Dia nak cari pahala. Tuan-tuan datang panjat bukit setinggi-tinggi bukit di sini. Apa tuan-tuan niatkan? Selain nak dengar ceramah, nak menumpang berehat sekejap, kita nak cari pahala. Adakah salah niat begitu? Tidak salah. Cuma bila berbicara soal pahala, perkataan pahala dalam Quran tak ada. Al-Quran tak mengenal perkataan pahala. Sebab Quran ni bahasa Arab. Pahala ni bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit, dia tak ada kena-mengena dengan bahasa Arab. Bahasa Sanskrit asalnya phala, P-H-A-L-A, phala.
Ada dipanggil Arya Pala, Maha Pala. Pala ni maknanya buah. Buah pala, Penang banyak kan buah pala. Pala tu pahala lah. Maknanya hasil. Dalam Quran, dalam bahasa Arab, digunakan dua perkataan. Ajrun. Ajrun tu singular. Kalau plural, ujur. Apa makna ajrun? Upah. Upah. Semayang, dapat upah. Ibadah, dapat upah. Upah. Yang kedua, digunakan sawab. Itu singular. Pluralnya, aswab. Apa makna sawab? Ganjaran. Balasan. Sama ada ajrun ataupun sawab, kedua-duanya kita cari untuk dapat balasannya itu di dunia dan di akhirat. Mana balasan itu boleh dapat di dunia juga, bukan mesti di akhirat, syurga, neraka, mudah, tetian sirat, tidak. Dunia pun boleh dapat. Wa may yurid sawabad dunya nu'ti minha wa may yurid sawabal akhiratu nu'ti minha. Siapa yang nak ganjaran dunia, kami bagi, kata Allah. Dan siapa nak ganjaran akhirat pun kami bagi. Surah Ali Imran ayat 145. Maka tidaklah salah kita mengharapkan fadilat dan juga ganjaran dalam beribadah. Contoh terbaik, sudah pastilah kita melihat kepada cara hidup para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau kita nak tengok Nabi, itu yang terbaik. Tapi Nabi ni sempurna. Kita yang cak ayam ni rasa tak lepas nak mengikut Nabi rasanya. Bolehlah mana yang mampu. Tapi sahabat manusia serupa kita. Mereka ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah. Siapa nak mencari teladan contoh baik, tengok cara hidup para sahabat. Sebab mereka ini adalah abaru hazil ummati quluban. Mereka adalah generasi yang paling mulia hati. A'maquha ilman, paling mendalam ilmu agama. Aqalluha takallufan, paling sedikit dalam berlebih-lebih dalam hal agama dan dunia. Aqwamuha hadiyan, paling lurus dibimbing. Dibimbing oleh pembimbing terbaik, iaitu Nabi SAW. Mereka juga ahsanuha halan, generasi yang paling baik sahabatnya. Kalau kita kaji sejarah, adakah para sahabat tidak teruja dengan pahala fadilat ganjaran? Adakah mereka ikhlas panjang masa, tak ada mengharap apa-apa balasan? Tidak. Sahabat pun teruja dengan fadilat. Ada satu riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang satu hadis. Hadis ini sahabat-sahabat dengar dari Abu Hurairah, yang mana Nabi pernah cerita pada Abu Hurairah, man tabi'a janazatan falahu qiratun minal ajri. Siapa yang ikut jenazah, iring jenazah, dapat pahala 1 qirat. Jadi orang tanya kepada Ibnu Umar, Tuan, apa pendapat Tuan? Abu Hurairah dia cerita satu hadis. Nabi sebut siapa yang mengiring jenazah dapat pahala 1 qirat. Qirat ni besar gunung Uhud. Tuan-tuan pergi ke Madinah, tahu mana besar gunung Uhud? Apa komen Ibnu Umar? Aku rasa macam exaggerate sangat pula hadis ini. Rasa berlebih-lebih sangat pula pahalanya. Takkanlah ngiring jenazah dapat pahala besar gunung Uhud. Lainlah diurus pada mula. Mandinya apa, kapan, hantar kubur, itu menasabah. Ni ngiring je dapat 1. Rasa tak apa kena. Tak apa. Saya cross check dengan Aisyah dulu. Maka Ibnu Umar pun pergilah check dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Sayyidatina Aisyah mengesahkan hadis itu Nabi pernah sebut. Maka apa kata Ibnu Umar, anak pada Sayyidina Umar? Laqad faratna fi qararita katsiratin. Rugi saya selama ni, saya telah menyia-nyiakan qirat ataupun pahala-pahala yang sangat banyak. Hadis riwayat Muslim. Artinya dia pun tepuk dahi, melepas dah kawan pahala banyak. Maka para sahabat pun mereka juga mengejar fadilat, mengejar pahala. Justru kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika mensyarahkan riwayat ini, wa fihi dalalatun ala fadilat Ibni Umar. Hadis ini menerangkan kelebihan Ibnu Umar, iaitu taksifahu ala ma fatahu minal amali salih, iaitu dia sangat merasa rugi kalau dia tertinggal apa-apa amalan soleh, amal kebaikan. Dalam kitab I'anatul Talibin ada satu kisah masyhur, seorang bernama Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri rahimahullah. Dia ni
bukan calon-calon ulama, dia adalah guru kepada Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Daud. 3 murid dia champion. Dah kalau nak murid champion, tok guru lagilah championnya. Dia ni pernah sekali balik pada sembahyang maghrib di masjid berjemaah, balik ke rumah, dia dimaklumkan ada tetamu datang. Dia pun balik ke rumah, borak layan tetamu. Tetamu ni dia musafir lah. Borak-borak dengan tetamu, tiba-tiba masuk waktu isyak. Waktu isyak di masjid. Tetamu dia dah siap jamak. Dia ni pula nak tinggalkan rumah, tak sedap. Jadi dia ra'i jagilah tetamu dia. Dia Arab tuan-tuan, memang layan tetamu ni orang Melayu tak boleh challenge. Melayu zaman sekarang tak cara dah ke tetamu. Melayu zaman dulu ya. Melayu zaman dulu berpantun dengan tetamu ni. Senja gemilang bayu popopot gugur kenanga celah jerami. Besar hati kami menyambut tuan bertamu ke rumah kami. Batu kecubung warna ungu ditatah belian batu bermutu. Adat kami menyambut tamu hampa ketika lebarkan pintu. Ni dulu. Sekarang orang Melayu mana ada menyambut tetamu lagi dah. Saya minggu lepas saya pergi ke Jordan. Jordan adalah melawat ziarah kawan-kawan, ziarah ulama di sana untuk guru kita. Pergilah. Hari-hari pergi ke rumah Arab. Arab ni tuan-tuan, kalau dia bagi kita makan, bukan sikit, bukan serupa kita beri makan. Goreng pisang je bagi tamu datang dengan kopi Arab bagi makan. Tuan-tuan kalau makan rumah Arab, 2 hari lepas tu tuan-tuan tak payah makan lah. Dia bagi kau-kau betul. Dan saya perasan 3-4 buah rumah yang saya pergi Arab yang menjamu kita ini, tidak ada seorang pun Arab akan tanya pada kita soalan bila tuan nak balik Malaysia. Takkan tanya. Aib bagi dia. Orang Melayu baru sampai Cameron tanya dah, ustaz balik Kuantan bila? Dah apa masalah engkau sebenarnya? Apa tak boleh datang Cameron ke? Mulut sentiasa tanya bila nak balik. Aib sebenarnya. Sebab Nabi pesan ad-diyafah salasatu ayyam. Fama kana wara'a zalika fa huwa sadaqatun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Tetamu ni 3 hari. Mu tak boleh tanya dia bila dia nak balik. Kok dia dah 20 hari pun. Layan dia 3 hari. Layan dia. Lepas tu budaya Arab, tetamu datang, ahlan wa sahlan. Saya mudahkan urusan awak di sini dan awak adalah family saya. Ahlan wa sahlan. Orang Melayu tak ada lah sekarang. Ahlan wa sahlan wa jalan. Kadang kami penceramah kecil hati tuan-tuan. Baru sampai orang tanya bila nak balik Kuantan. Apa benda kalau soal? Selamat ni tak adalah berani tanya ni kan? Tak adalah. Kalau tidak saya nak tanya bila balik Kuantan. Jangan. Tetamu mana boleh tanya. Lepas 3 hari baru tanya. Awak bila nak balik? Lepas 3 hari. Nak balik cerita tetamu tu tadi yang Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri, dia memang layan tetamu. Jadi dia dah terlepas sembahyang syak berjemaah di masjid. Tetamu balik, dia rasa galak. Dia kata galak betul kawan. Nak alau tetamu. Tetamu dah siap sembahyang jamak takdim. Akhirnya dia dah terlepas sembahyang jemaah syak di masjid. Dek kerana dia rasa rugi kehilangan pahala yang banyak, dia sembahyang isyak seorang 27 kali. 108 rakaat. Apa sebab? Fadilat. Kita tak adalah 4 rakaat rasa masuk surga lah. Dia 108 rakaat. Maka tidak salah kita kejar fadilat, mencari ganjaran-ganjaran pahala. Islam tidak halam pun kita kejar pahala ganjaran surga ini, tidak salah. Bahkan kata para ulama, wa talabul jannati wal isti'azati minal nar tariqu anbiya'illahi wa rasulih wa jami'i awliyaihi as-sabiqin al-muqarrabin wa ashabil yamin. Ulama mengatakan bahawa meminta balasan surga, minta jauh pada neraka, ini semua jalan hidup para nabi, seluruh wali Allah, ahli-ahli surga, as-sabiqun al-muqarrabun, dan juga ahli surga yang pertengahan, ashabul yamin. Bahkan kalau kita melihat, kalau kita kaji, makhluk-makhluk Allah yang mulia ini, mereka tanpa segan silu meminta balasan terhadap kebaikan yang mereka buat. Sebagai contoh, malaikat pun minta pada Allah balasan surga. Minta.
Nabi SAW ketika menceritakan keadaan para malaikat, Nabi bersabda bahawa Allah berfirman, "Fama yas'aluni," malaikat, mu nak apa dengan aku? Qal yas'alunakal jannah. Kami nak minta darimu surga ya Allah, atas ketaatan kami. Para malaikat minta surga. Ada satu kisah masyhur, ada seorang wanita mulia nama Asiyah. Asiyah ni isteri kepada Firaun. Bayangkanlah Asiyah ini, dia begitu sabar sekali bersuamikan seorang lelaki nama Firaun. Lepas tu perempuan di belakang, mungkin ada yang mengeluh pergi jabat agama mengadu, saya nak mengadu suami saya ni jahat ustaz. Tara mana jahat? Macam Firaun perangai. Jawab je lah perempuan, suami perempuan baru macam Firaun. Asiyah ni suami dia Firaun betul. Tapi macam mana dia boleh sabar dan dia ahli surga, dijamin surga oleh Allah. Allah rekodkan dalam surah At-Tahrim ayat 11. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Dan Allah berikan kisah isteri Firaun yang beriman ketika dia berdoa, wahai Tuhan, bangunkanlah untuk saya sebuah rumah di dalam surga. Dia pun minta surga juga. Wa najini min fir'auna wa amalih, dan tolonglah selamatkan saya daripada Firaun dan kejahatan dia. Wa najini minal qaumiz zalimin, dan jauhkan saya dari kaum yang zalim. Ini mustahak untuk kita faham sebab Asiyah ini adalah wanita terpilih. Dan para ulama mengatakan bahawa kedudukan Asiyah lebih tinggi daripada Rabi'atul Adawiyah. Orang sekarang banyak berpegang kepada nasihat Rabi'atul Adawiyah. Tidak salah. Di kalangan orang tasawuf, orang tarikat, mereka ada yang berpandangan lam a'budka syauqan illa jannatika wala khaufan min narika. Orang tasawuf kadang-kadang mereka beribadah tidak mahu surga, dan mereka beribadah bukan kerana takut neraka. Tetapi pandangan itu tidak boleh mengatasi pandangan daripada Asiyah sendiri. Asiyah pula ibadah, memang dia minta surga daripada Allah. Bahkan bukan sekadar surga, rumah pula dalam surga. Dan ini perlu diperjelaskan. Banyak lagi kita nak terangkan, tapi saya ingat kita beri laluan dulu kepada azan isyak yang akan berkumandang sebentar lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah kita pada malam ini berkenaan Syaban, rehearsal untuk bertemu Ramadan. Kita mohon daripada jemaah untuk kita menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah untuk beri ruang kita habiskan sedikit sarahan pada malam ini. Syaban, rehearsal untuk bertemu Ramadan. Teruskanlah beramal ibadah. Bahkan kalau tuan-tuan bulan Syaban ini, hatta Ramadan nanti nak niat pahala, lah tak ada masalah. Pahala maknanya hasil ganjaran, minta upah daripada Allah, minta, tak ada masalah. Bahkan tadi kita dah sebutkan, para malaikat, nabi-nabi, mereka juga berdoa supaya diberikan mereka ini ganjaran-ganjaran surga misalnya. Belum jauh, kita baru saja tadi mendoakan lepas daripada azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah. Doa ini adalah suruhan Nabi. Idza sami'tumul muazzin faqulu mithla ma yaqul. Kalau mau dengar azan, ucapkan seperti mana Bilal ucapkan. Summa sallu alayya. Kemudian kau selawat pada aku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa selawat pada aku sekali, Allah ingat pada dia 10 kali. Kemudian apa Nabi sambung? Summa sallullah lil wasilah. Dan tolong mintakan kepada Allah supaya aku nanti dapat satu kedudukan istimewa di akhirat. Fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Yang mana kedudukan itu sangat istimewa, hanya diberikan kepada orang yang istimewa sahaja. Wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap akulah akan dapat kedudukan itu di akhirat. Faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa doakan aku dapat kedudukan tinggi di akhirat, maka orang itu dapat syafaat aku. Hadis Muslim. Nah, Nabi pun minta supaya dia dapat kedudukan yang terbaik sekali dalam di hari akhirat nanti. Dan banyak lagi lah doa Nabi Ibrahim yang minta dia jadi pewaris kepada surga dan sebagainya. Sebab itu teruskanlah beribadah. Tidak salah untuk kita niat nak mendapatkan ganjaran pahala. Apatah lagi Ramadan. Ramadan ni tuan-tuan, ada datang pula hadis yang lebih spesifik lagi. Man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa-siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, pertama dengan penuh keimanan, yang kedua ihtisaban. Apa makna ihtisab? Ihtisab ni dari bahasa hisab. Apa makna hisab? Bukan hisab rokok, dah. Hisab ni ngira, ilmu hisab. Dia ngira untung rugi. Pahala berapa dapat? Aku tahu banyak pahala dapat. Aku pergi masjid jalan kaki, dia mengira. Apa ganjaran mereka? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampunkan dosa-dosa mereka yang terdahulu. Ulama memberikan pendetailan makna ihtisab. Kata Ibnu Jauzi, muhtasiban jazila ajri. Ihtisab ini adalah orang yang beribadat kerana mengharap pahala yang melimpah ruah, melampau-lampau banyaknya. Kata Ibn Hajar, ihtisab maknanya adalah talabus sawabi min Allah. Orang yang memang ibadat kerana nak mencari ganjaran daripada Allah. Hatta kita diberikan semangat mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu motivasinya juga adalah pengumpulan pahala. Kalau kita lihat, apabila Allah turunkan ayat Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Apakah sebab turunnya ayat ini? Dalam tafsir Al-Qurtubi, kata Wahab bin Munabbih, ada satu cerita. Jibril alaihissalam, dia cerita kepada Nabi tentang ada dulu zaman Bani Israel, ada seorang laki-laki namanya Syamsun. Ada setengah riwayat sebut namanya Syam'un Al-Ghazi. Syam'un Al-Ghazi. Ini dalam bahasa Arab. Orang putih pun mereka kenal dengan Syamsun Al-Ghazi ni. Mereka panggil Samson. Kalau tuan-tuan biasa baca cerita-cerita orang putih, Samson and Delilah. Ini one of the important biblical character. Kristian memang kenal dengan Samson and Delilah. Dia lelaki gagah kerana rambutnya panjang. Kerat rambut terus dia lemah. Itu cerita kita pernah dengar. Itu biblical character. Dan Nabi tahu cerita ini. Jibril pernah cerita kepada dia. Orang Arab panggil Syamsun Al-Ghazi. Al-Ghazi maknanya Gaza di Palestin.
Orang putih panggil Samson and Delilah. Delilah tu isteri dia, Samson nama dia. Arwah Benjamin S, ni budak-budak tak kenal Benjamin S, ni pelakon Indonesia. Benjamin S dulu dia buat cerita lawak Samson Betawi. Sedap ceritanya. Samson Betawi ni dia terbalik. Samson and Delilah, Samson tu gagah sebab rambut, yang Samson Betawi gagah sebab bulu ketiak panjang. Sedap cerita dia, suka tengok. Jadi Jibril cerita kepada Nabi, Syamsun ini dia berjihad memerangi orang-orang kafir, dan dia hanya bersenjatakan janggut unta saja. Gagah betul dia, lawan sana lawan sini. Akhirnya musuh dia mikir macam mana nak kalahkan dia tak kalah, kebal. Jadi akhirnya ada musuh ni dipikir jauh, dia pujuknya isteri Syamsun dengan memberi tawaran-tawaran yang pelbagai. Jadi dia buat konspirasi, isterinya pun setuju. Isteri dia ikat dia masa dia tidur, ikat dengan tali. Tapi Syamsun ni gagah, dia bangun tidur menggeliat, putus tali. Punyalah gagah. Isteri dia tukar strategi, ikat dengan rantai besi pula. Sama, dia geliat je, putus rantai besi. Akhirnya adalah Tok Bomoh agak zaman tu, dia beritahu suami orang ni gagahnya pada tempat tertentu lah ni. Akhirnya dia dapat tahu, oh pada rambut. Masa tidur dia potong rambut, dan ternyata bila dah potong rambut dia lemah. Barulah dapat ditangkap oleh musuh. Ketika dia tangkap, dia diikat. Punyalah orang nak seksakan dia. Telinga, lidah, bibir, kaki, tangan, semua dikerat. Termasuk matanya dicongkeh. Dalam keadaan terseksa, dizalimi itu, dia berdoa kepada Allah supaya dia dipulihkan kembali, dan dia berjanji akan menghancurkan musuh-musuh Allah. Dan doanya itu mustajab. Tubuh Syamsun dipulihkan kembali, dan akhirnya dia mengabdikan diri kepada Allah selama 83 tahun 4 bulan, bersamaan 1000 bulan. Dan dalam riwayat lain dikata dia jihad pula selama 1000 tahun lagi selepas pada itu. Jadi Jibril cerita pada Nabi. Nabi pula dalam satu hadis mursal, dia cerita pula pada sahabat. Jadi dalam satu riwayat daripada Mujahid, anna Rasulullah SAW zakara rajulan min Bani Israel labisa silaha fi sabilillah alfa syahrin. Nabi cerita kepada sahabat, seorang lelaki Bani Israel berjihad dengan senjata selama 1000 bulan. Fa'ajibal muslimuna min zalika. Maka orang-orang Islam sahabat ketika itu merasa takjub. Wow, untungnya dia dapat ibadat 1000 bulan. Tuan-tuan, 1000 bulan ni bersamaan 83 tahun 4 bulan. Berapa orang di dalam masjid kita ini malam ni yang usianya 1000 bulan? Berapa orang yang usia 83 tahun? 8 series mungkin ada. Tapi adakah kita daripada beranak-beranak ibadat? Tak. Barangkali tolak zaman Pok Yeye ago-ago alompak, tolak zaman saya bengkapok naik Vespa, tolak tu semua mungkin tahun 83 baru start ibadat. Tak dapat 83 tahun direct ibadah. Jadi sahabat kata, wow, untungnya dia 1000 bulan 83 tahun ibadah. Bestnya dia. Oh, kami tak merasalah dapat begitu ya Rasulullah. Fa'anzalallah inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairu min alfi syahr. Surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Allati labisa fiha zalika ar-rajul silah fi sabilillah alfa syahrin. Maka kata ulama, disebabkan ketakjuban sahabat ketika itu, Syamsun Al-Ghazi boleh ibadah selama 1000 bulan, mereka galat, mereka tak dapat benda yang sama. Akhirnya Allah turunkan satu ayat menerangkan, bulan Ramadan ada satu malam, kalau mu dapat juga pahala 1000 bulan. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi di dalam sunan masing-masing. Lepas sahabat cerita ini, sahabat barulah gembira. Jadi bulan puasa ini semuanya tentang pengumpulan bonus ganjaran, dan itu tidak salah. Apatah lagi kita pula, memang manusia sekarang, nisbah umur kita takkan dapat merasa 83 tahun direct beribadat, tak dapat. Sebab umur manusia sekarang ikut nisbah umur Nabi masing-masing. Nabi Adam panjang umur, maka umatnya pun panjang. Nabi Adam berapa tahun usianya? 1000 tahun. Nabi Idris 865 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Hud 464 tahun.
Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi Ismail 137 tahun. Nabi Ishak 180 tahun. Nabi Yaqub 137 tahun. Nabi Yusuf 110 tahun. Nabi Ayub 93 tahun. Nabi Musa 120 tahun. Nabi Harun 122 tahun. Nabi Daud 100 tahun. Nabi Isa Al-Masih 33 tahun di bumi and still counting. Dan Nabi kita berapa usianya? 63 tahun. Sebab itu Nabi dah jelaskan a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umat aku average umur antara 60 sampai 70. Bukan ada yang kata ayah saya molek 80 lebih. Mana ustaz tak betul belum hadis tu. Dak wa aqalluhum may yajuzu zalika. Kalau ada pun lebih sikit sangat kata Nabi. Tak ramai. Tengok dalam masjid kita berapa orang sangat lebih pada 70. Tak ramai. Ada tak ramai. Bahkan sekarang memang ada orang yang cecah umur super centenarian. Hidup sampai 110 tahun. Ada juga yang super centenarian, hidup sampai 105 tahun. Tapi takkan ramai. Wa aqalluhum may yajuzu zalika. Dan menurut kajian, zaman sekarang boleh dikatakan mustahil manusia menjangkau usia lebih 155 tahun. Kajian menunjukkan usia 125 adalah batas akhir umur manusia. Palinglah itu tuan-tuan kes sihat sangat lah tu. Tak makan roti canai, tak cari nasi lemak, jogging hari-hari. Hari-hari jogging. Paling tinggi tuan-tuan hidup 125. Tu pun pusing kiri kanan, tak ada orang kenal lah. Member kita semua mati umur 60 belaka kuat makan nasi lemak. Tak ada, mak ayah meninggal. Tak ada, kita seorang hidup dalam dunia. Panjang kat umur padai muka. Dah tak ada orang keliling. Tak ada orang, WhatsApp group semua tak kenal dah kita. Tak ada lah, panjang sangat umur. Lepas itu life expectancy di Malaysia, lelaki 73.2 tahun, perempuan 77.6 tahun. Maknanya total life expectancy di Malaysia 75.3 tahun. Kita ranking ke-71 dalam world life expectancy. 73 tahun ini adalah waktu produktif dipanggil. Boleh cecah 80, tapi kalau dah 80 banyak duduk di katil lah banding di atas jalan raya. Banyak baring pada berjalan. Jadi Allah Ta'ala buka satu peluang, mu bulan puasa, cari satu malam, kalau mu dapat 1000 bulan. Artinya kita mengejar ganjaran. Maka sekali lagi tidak salah beramal untuk mengejar pahala. Dengan syarat, nasihat para ulama, dengan syarat konsisten. Itu yang paling payah. Bagai contoh, ada orang pergi ke Mekah. Memang dia niat nak pulun habis-habisan cari pahala. Memang betul, tak ada orang boleh nafikan. Kita kalau pergi ke Mekah tuan-tuan, pahala ratus ribu, bukan sikit-sikit, ratus ribu. Tak payah Mekah lah, Madinah ataupun pahala tak habis makan. Ni ada yang bawa balik umrah kan, pahala hari tu tak habis walaupun dah sebulan balik. Saya ambil contoh ni, kita sebab ihtisab ni maknanya mengira. Contoh tuan kira pahala. Kita semayang di Masjid Abu Bakar Cameron. Katalah tuan-tuan hari-hari datang masjid 8 hari direct. Nak menyampai ke Ramadan ni, ada lagi 8-9 hari ni. Hari-hari tuan-tuan datang masjid. 8 hari, semayang 5 waktu, berjemaah, duduk sah depan. Berapa pahala dapat? Jom kita buat kiraan. 8 hari, darab 5 waktu. Darab 27 kali ganda pahala jemaah. 8 hari punya kerja, kita dapat 1080 pahala. 8 hari punya job. Kita panggil job lah, senang. Cuba bandingkan solat di Madinah. Madinah, hari yang sama, 8 hari, 5 waktu, 27 kali ganda. 8 hari, biasa kita duduk Madinah 8 hari. Semayang 5 waktu. Berjemaah. Jemaah biarlah dalam masjid. Kalau semayang di luar sebelah burung pati, baik tak pergi Madinah. Semayang sebelah burung pati, ngabis duit ribu-ribu, baik tak payah pergi Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung, kena-kena terbang. Baik tak payah ngabis duit, semayang di Cameron dah lah. Semayanglah dalam Allah. Penuh ustaz, baru ni bulan 12 begini. Awak komat baru turun. Ingat ni Cameron. Ini Mekah Syekh. Mana boleh komat baru turun. Semayang depan lift lah jawabnya. Semayang dalam lah, fadilat banyak sikit. 8 hari, darab 5 waktu, darab 27 kali ganda berjemaah. Dan Madinah dia ada ekstra darab 1000. Sebab fadilat Madinah 1000. Artinya 8 hari kita semayang 5 waktu berjemaah, kita dapat 1,80,000 pahala. 8 hari duduk Madinah, jutawan. Bayangkan kalau Mekah,
Semua ibadah di Mekah 100,000. Bukan semayang je. Sedekah, puasa, apa saja 100,000. Baik itulah orang. Kan hadis Nabi sebut, orang buat umrah bulan Ramadan, pahala sama macam haji. Sebab dia semua 100,000. Luar biasa sekali. Tapi janganlah tak konsisten. Masa di Mekah, hari-hari pergi Masjidil Haram. Balik ke Malaysia, haram pergi masjid. Ni apa halnya? Awak tak konsisten. Nampak sangat awak ngejar pahala tu, memburu semata-mata. Konsisten. Ada orang balik haji tak pergi masjid lah. Dia duduk Mekah 52 hari, kapal terbang delay. Patut 44 hari, delay 52 hari. Lama duduk Mekah, kat 30 hari lebih. Balik ke Malaysia, kat sebulan tak pergi masjid. Tak tahu mana pergi, semayang di rumah. Member tanya, kau ni sejak balik Mekah ni tak pergi dah masjid? Dia kata, aku duduk Mekah kat 30 hari lebih. Kalau aku mati hari ni, Tuhan hutang pula pahala dengan aku. Duduk sana makan tak habis. Engkau pergi umrah baru 11 hari pun dah tak lebay sangat lah. Aku ni 30 hari duduk Mekah. Itu berkira sangat. Jadi biarlah ibadah yang kita buat itu konsisten. Dan barang perlu diingat, untuk kita dapat kelebihan fadilat pahala yang banyak, dia tidak boleh hanya melalui ibadat fardu. Tak dapat. Sebab untuk dapat pahala yang banyak, kena buat amalan sunat. Amalan yang wajib ni tak banyak. Bulan Ramadan, apa ingat yang wajibnya? Puasa je. Dengan sembahyang 5 waktu. Itu tak banyak. Tapi kalau nak banyak, kena ibadat sunat. Apa makna ibadat sunat? Ibadat sunat ni amalan yang kalau kita buat dapat pahala, tak buat rugi. Itu kita pegang. Orang kalau pegang kaedah ibadah sunnah ini ialah ibadat yang buat dapat pahala, tak buat tak apa, sampai sudah tak beramal. Habis semayang, sapu punggung balik. Orang tanya, ngapa awak tak baca doa? Sunat je kan. Baca dapat pahala, tak baca tak apa. Itu yang dia tak baca. Awak ngapa lepas semayang tak baca Quran dalam sesemuka? Allah syekh, sunat je tu. Baca dapat pahala, tak baca tak apa. Sampai sudahlah tak baca. Kita tukar, sunat ni ialah ibadat yang kalau buat dapat pahala, tak buat rugi. Contoh habis semayang, tak baca Quran, rugilah, umur dah meningkat. Lepas semayang, tak duduk iktikaf sekejap, rugilah, tak dapat pahala iktikaf, rugi, kita rugi. Apa lagi amalan sunat? Puasa. Siapa tak puasa, rugilah. Umur dah meningkat, amalan kurang. Apa lagi? Amalan-amalan sunat. Poligami misalnya. Sunat maknanya tuan-tuan buat dapat pahala, tak poligami, rugi. Rugi je, tak ada apa. Dia tak ada dosa, tak ada apa. Rugi je lah. Tuan-tuan kan suami bertakwa. Takut bini tu. Dia memang takwa lah. Sebab itu Allah Ta'ala dia sangat cinta kepada orang yang banyak ibadat sunat. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hamba ku ini dalam hadis kursi kata Allah, tak henti-henti nak dekatkan diri pada aku menerusi nawafil, iaitu ibadat-ibadat sunat. Maka aku katakan pada hamba ku ini, I love you. Allah kalau sudah cakap I love you sama kita, apa lagi nak? Orang lain habis semayang 5 waktu je, tapi minta surga tak mudah lah. Surga Firdaus bagai-bagai. Semayang 5 waktu je. Yang mamat ni macam-macam semayang dia buat. Semayang tahiyat masjid buat, semayang rawatib jaga. Sehingga Allah kata, bahawa aku I love you lah. Mamat ni memang bagus betul. Maka sama juga kita bulan Ramadan nanti, jangan tinggal amalan sunat, rugilah. Rugi sangat. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, ada beberapa amalan sunat bulan puasa yang orang tak ambil perhatian. Ini rugi betul lah. Saya menengok je, rugi sangat. Pertama sekali, ketika berbuka dan bersahur. Tuan-tuan, ketika kita berbuka dan bersahur, makanlah makanan yang disunatkan. Apakah dia? Kurma. Masalahnya sekarang, orang kita dah makan kurma dah. Tapi kurma yang dia makan tak ikut spek JKR. Itu masalah. Tak ikut garis panduan. Yalah, kita ni orang Malaysia mana kenal kurma. Kita kurma ni bukan pokok negara kita. Kita orang Malaysia ni kurma yang kita kenal 2 saja. Pertama Yusuf Tayub.
Yang kedua kurma free yang YB bagi. Tu je lah. Kurma lain tak kenal. Dia kurma ni ada 1,400 jenis kurma seluruh dunia. Yang kita pergi tengok dalam ladang kurma tak, masa kita di Madinah tu, yang kita kenal benda sangat, ajwa, sukari, halawi, ambar, sapawi, asila, burkhi, dakhani. Di Arab Saudi saja ada 400 jenis kurma. Di Madinah saja Imam An-Nawawi ada sebutkan ada 120 jenis kurma di Madinah. Ini boleh rujuk dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Dia cerita berapa kurma yang ada jenis. Belum lagi kurma dari Mesir, dari Iraq, dari Iran, dari Tunisia, dari Pakistan, hatta California pun ada kurma. Kalau yang Ma'jul, Deglet Nur, itu semua California. Hatta daripada Israel pun ada kurma. Jordan River, itu daripada Israel. Jadi kita kurma bukan sebarang kurma untuk dapatkan fadilat. Macam mana nak makan? Dia begini, sunat makan kurma ini ketika sahur dengan berbuka, dia ada kurma yang berbeza. Caranya begini, kalau sahur, Nabi dalam satu hadis riwayat Abu Daud, ni'mas sahurul mu'mini tamru. Sahur ini makanan yang paling terbaik, kata Nabi, tamar. Siapa kenal tamar? Ini masalah. Tamar ni kurma kering. Kering sama ada dibiarkan kering di tangkai ataupun orang Arab petik kemudian jemur. Tuan-tuan bahasa mudah, kalau YB esok bagi kurma, ambil goyangkan. Kedek-kedek. Kering lah tu. Kalau tak bunyi, gedebuk, melekat. Itu kurma basah. Jadi untuk sahur, kurma kering. Dia beza dengan rutab. Rutab, kurma basah. Begitu juga balah, kurma muda. Untuk berbuka, berdasarkan hadis Anas bin Malik, kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutabati qabla an yusalli. Fa illam takun rutabatu fa ala tamaratin. Fa illam takun hasahasawatin min ma'in. Iaitu kata Anas bin Malik dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, Nabi akan makan kurma basah dahulu. Kalau tak ada, dia makan sebiji atau 2 biji. Kalau tak ada, barulah dia ambil kurma kering. Kalau tak ada, barulah dia minum air saja. Hadis Abu Daud. Nabi dahulukan rutab, kurma yang basah, kurma yang lembik, berbanding kurma yang kering. Jadi ini sunat dia yang ikut spesifikasi. Jadi tuan-tuan nanti Ramadan, sahur kurma kering, berbuka kurma basah. Itu kena ingat, dapat pahala. Tapi janganlah nak sahur nanti dah mengaji-ngaji di masjid, orang nak azan baru terfikir terhege-hege, kering ke basah? Aku lupa. Ustaz ceramah itu lupa ambil nota, benda melenggam belaka. Basah ke kering? Sudahlah. Bila ada ketuk mikrofon lah. Makan je lah benda ada. Apa lagi amalan sunat bulan puasa? Menunggu depan juadah sebelum berbuka. Dapat pahala. Ramai orang rugi. Makanan dah hidang, tutup tudung saja, dia entang kisiran bunga, main motor, pusing perumahan, menunggu maghrib. Rugi, kita tak kata salah, rugi. Basuh kereta pun ada. Kecuali kita ada kerja lain, isteri suruh kedai beli benda tak cukup, itu cerita lain. Tapi kalau tak ada apa-apa, duduk je lah depan juadah. Lebih kurang masa orang dah nak mengaji-mengaji tu, 10 minit sebelum azan, duduklah depan juadah. Duduk, dapat pahala. Jangan duduk lepas asar. Duduk lepas asar, angin. Macam sekarang tengah ceramah, bau pula lauk. Tak berapa lauk dah ceramah dah. Kuat pula bau lauk malam ni. Masuk benda belakang tu makruh dah ni. Apa lagi amalan sunat? Sedekah. Jangan rugi tak sedekah bulan puasa. Kata Anas bin Malik, Kana Nabi SAW asja'un nas wa ajwadun nas. Nabi ni orang berani dan sangat suka bersedekah. Hadis Bukhari Muslim. Tapi bila Ramadan, Nabi punya sedekah ganah lagi. Kata Ibn Abbas, kana Nabi SAW ajwadun nas bil khair wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Bulan puasa dia punya tahap bersedekah luar biasa lagi, kata para sahabat. Apa contoh kita boleh sedekah? Sedekah duit itu of course lah. Kita sedekah orang susah, nampak orang. Antara sedekah yang kita rugilah kalau kita tak buat tahun ini, kita belanja orang berbuka, tuan-tuan.
belanja. Mungkin masjid dia dah keluarkan buka tender lah untuk orang sponsor iftar, sahur dengan moreh. Mungkin dah penuh dah agaknya ya, wallahu alam. Tapi tak mesti kita ikut yang carta itu. Tuan-tuan boleh belanja sendiri. Contohnya kita pergi ke bazar Ramadan, beli makanan. Baik tu jangan mengatur orang beli makanan banyak. Kita kan selalu kalau dalam ceramah kita mengatur orang ni semua membazir, tangan penuh. Mana awak tahu dia membazir? Mungkin dia beli nak sedekah. Jangan sangka hidup, sangka baik sikit dengan orang. Jadi dia beli, dia nak sedekah. Jadi mungkin dia makan di rumah sikit je, on the way dia singgah. Sebab kita bila beri hidangan berbuka pada orang, fadilatnya sangat besar. Ni saya nak share dengan tuan-tuan. Nabi sebut, man fatara sa'iman kana lahu mithli ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imu syai'a. Siapa-siapa belanja orang berbuka makan, semua pahala orang itu dia sedut, dapat ke dia tanpa mengurangkan pahala orang itu. Hadis Tirmizi. Rugi, berapa tahun dah kita rugi selama ini. Asyik orang je belanja kita, dia nyedut pahala kita berapa banyak dah. Pahala kita ada kek dia untung, makan komisen semua. Untung atas angin, untung atas angin. Ini cerdik beramal namanya. Dia work smart, bukan work hard. Jadi, tapi kalau nak belanja orang berbuka, pastikan orang yang berbuka tu banyak amalan dia daripada kita. Kalau dia lebih teruk daripada kita, tak payahlah belanja tu. Buat mengambil ke beras je. Kita belanja orang yang kita pada jangkaan kita dia banyak ibadat. Contoh, orang di masjid lah. Macam di masjid ni ada imam, ada bilal, ada ahli jemaah yang memang konsisten datang masjid. Belanja orang yang begitu. Belanjakan orang begitu. Bayangkan dia daripada pagi beramal ibadat sampai maghrib, bagi mutabak pada dia sepotong, dia makan habis kita sedut macam siput sedut, habis kenyang kita. Tapi kalau belanja orang yang pemalas serupa kita, apa yang nak disedutnya? Belanja member dia pejabat, dia kerja membuta pada pagi sampai petang, bawah meja tidur bawah meja, sedut-sedut tak ada isi, dah tidur dia kerja. Baik itu amalan para salafus salih dulu, mereka mesti belanja orang berbuka tiap-tiap hari. Ibnu Umar radhiyallahu anhu tak pernah berbuka puasa melainkan di hidangan itu mesti dicari orang miskin duduk makan dengan dia. Dia tak nak buka dengan dia. Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah, dia ni sigar tabi'in junior. Dia kalau nak bulan Ramadan, dia hanya buat dua perkara saja. Pertama baca Quran, yang kedua beri makan orang miskin. Ni, padahal dia orang alim besar, dia orang pertama bukukan hadis atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi bulan puasa tutup kelas. Baca Quran, belanja orang berbuka. Ni ulama besar. Hamad bin Abi Sulaiman rahimahullah, tiap-tiap bulan puasa dia akan pastikan dia beri makan pada 500 orang pada bulan Ramadan. Imam Hamad bin Abi Sulaiman ni guru kepada Imam Abu Hanifah selama 18 tahun, ulama besar bidang fiqh. Dia beri makan orangnya bulan Ramadan. Kelas tutup semua. Bila time Idul Fitri, dia akan beri tiap-tiap 500 orang tu 100 keping pula duit perak. Bagi lagi duit. Ulama dulu mereka sentiasa sedekah sebab dia tahu amalan ini rugi sangat kalau tak buat. Jadi mudah-mudahan panjang umur, tuan-tuan ada rezeki, belanjalah orang berbuka. Tak mesti belanja 10 orang makan. Cukuplah ada beli kuih-kuih manis sikit, hantar ke masjid menjadilah. Ada orang makan cicit dapat pahala mudah-mudahan. Tapi kalau nak bawa orang buka di rumah, janganlah suka-suka hati bawa bincang dengan isteri. Kau melompat isteri, dah lah buat makan untuk dua, dia bawa 10 orang datang ke rumah. Dah lah balik 6:30 petang baru bawa tetamu, mana nak prepare. Ada cerita dulu. Dia ni warak sangat. Petang-petang bulan puasa, dia duduk berdua dengan isteri orang pencen. Tapi petang dia pergi merayap bazar Ramadan mana, beli kuih sikit-sikit, nampak orang susah, orang tabligh Pakistan mana, dia bawa balik ke rumah. Balik kadang 5-6 orang sekali bawa balik. Isteri pun terperanjat. Beritahulah nak panggil orang buka, pun kita buat makan si bubur lambuk je. Tak apalah, tetamu bawa, bagilah makan. Hari kedua buat perangai lagi. Jumpa jemaah Indonesia mana tak tahu 10 orang bawa balik makan. Isteri pun beritahu, bang, kalau nak balik beritahulah, saya boleh prepare. Bila pun tak prepare, malu lah, takkan bagi orang minum siap. Tak apa, barakah pentingnya. Hari ketiga dia bawa jemaah Afghanistan mana pun tak tahu. Isteri tak boleh tahan.
tutup lampu blackout. Tengah nak buka, tutup lampu suih. Gelap. Dia tarik telinga suami dia. Kan dah cakap nak datang beritahu bawa tetamu. Dia gerang, dia tarik telinga. Tiba dengar suara, aku tetamu. Pasal salah tarik. Payah betul lah. Payah. Itu bincanglah dengan isteri. Yang penting banyakkan amalan sunat. Hidup di dunia cuma sementara. Tempat membuat amal ibadat. Kumpullah kebaikan, himpunlah pahala. Jangan dileka harta dan maksiat. Siapa suka memegang adat, mulalah sifat dengan kerenah. Siapa rajin ibadat sunat, pahala dapat, iman bertambah. Cuma di penghujung pertemuan malam ini, walaupun kita dah berikan galakan, semangat pada tuan-tuan untuk kumpul pahala sebanyak mungkin, tetapi kata Imam An-Nawawi, orang yang kalau beramal kerana dia beramal tu kerana dia bersyukur atas nikmat Allah, orang ni sampai makam tertinggi ibadah, iaitu makam ikhlas. Ini payah. Dia ibadat, pahala dia nak, tapi dia lebih objektif dia ibadah kerana syukur. Ini payah nak dapat. Berapa orang tuan-tuan malam ni datang masjid, selain pada nak pahala, cerita bagus, okey, tak masalah. Tapi dia datang masjid malam ni sebab syukur nikmat. Jarang. Orang bayar sedekah, orang beri sedekah, bayar zakat. Berapa orang yang bayar zakat kerana syukur nikmat? Aku bayar zakat ni kerana setahun Allah bagi rezeki, aku bayar zakat. Syukur nikmat. Badan sihat, kawan-kawan aku ramai dah tak sihat. Ya Allah, syukur nikmat, sedekah. Tak ramai. Ramai orang pahala tu ramai. Jadi kalau tuan-tuan nak makam yang tertinggi sekali dalam ibadat, buatlah kerana syukur kepada Allah. Banyak nak syukur. Syukur badan sihat, kita umur melengkat. Kawan-kawan kita dalam WhatsApp group, apa orang pas tumbang-tumbang masuk wayar, seorang duduk hospital. Kita Alhamdulillah. Boleh lagi naik tangga tu, walaupun mengah-mengah lepas jugalah. Lepas lutut okey lagi. Semayang pun berdiri, baca Quran tak pakai spek. Ini bukan nikmat. Nikmat. Macam mana nak tunjukkan syukur? Ibadat. Datang semayang, tolong orang. Ini makam tertinggi. Ini lain tahun lah kita ceramah pula tajuk ikhlas ini. Yang penting malam ini, galakkan kepada kita semua, beramal ibadahlah kerana nak mencari kurniaan daripada Allah. Allah tak ada masalah. Sebab Allah maha kaya. Tak miskin Allah kalau bagi pahala pada semua orang kamera highlight. Tak miskin dia. Tak adalah orang letak jawatan lah, aku malas jadi Tuhan, habis pahala sapu dia orang kamera semua. Tak. Maha kaya. Mintalah dengan dia. Dan kalau minta dengan Tuhan, jangan sikit-sikit. Biar bagus-bagus punya minta. Ya Allah, bagi aku surga Firdaus, ya Allah. Bagi aku surga terbaik, ya Allah. Walaupun dalam hati surga Firdaus apa sembahyang subuh 7.30. 7.30 sembahyang subuh. Minta surga Firdaus, tak malu. Sedekah tabung masjid RM1, minta macam-macam, tak malu. Tapi tak apalah, minta biar yang terbaik pada Allah. Banyak nak diterangkan, tapi saya kira kita ni tak boleh ceramah kalau makanan dah berbau. Sebab akan semayang pun makruh. Kalau semayang, iza hadral asya wa uqimatis salah fabda'u bil asya. Kalau semayang dah steady, dah standby, tapi makanan dah dihidangkan, mana nak didahulukan? Makan dulu. Itu tara semayang. Apatah lagi ceramah. Jadi saya sekadar itulah saja ceramah pada malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga Allah panjangkan umur kita, beri kesihatan, dapat bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa taslimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan kami ke bulan Ramadan. Hantarkanlah bulan Ramadan ke kampung kami dan terimalah amalan-amalan kami di bulan Ramadan. Allahumma qad azallana syahru Ramadan wa hadara wa sallim lana wa sallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihi al-jidda wal ijtihad wan nashat wa a'izna fihi minal fitan. Ya Allah, Ramadan semakin dekat, sampaikanlah kami kepadanya dengan selamat.
Kurniakanlah kami rezeki dapat melaksanakan puasa dan semayang malam di bulan Ramadan. Berikanlah kami ketekunan, kesungguhan dan semangat beribadah, dan kami berlindung padamu dari fitnah yang ada di bulan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, ingat, kurangkan juadah, banyakkan sedekah, tingkatkan ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.